Assalamualaikum dan salam sejahtera MJ Flash 11 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan bakal mempertahankan kerusi Langkawi dalam pilihan raya umum PRU tidak lama lagi. Kita juga membuat keputusan iaitu di Langkawi calonnya ialah Dr. Mahathir bin Mohamad. Tapi bukan sebagai calon bakal Perdana Menteri, calon sebagai wakil rakyat saja. Kita tidak tentukan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kerana calon untuk Perdana Menteri itu relevan kalau kita menang saja. Kalau kita kalah, tak relevan. Pada PRU 14, Tun Dr. Mahathir yang berusia 97 tahun berjaya menewaskan pencabarnya dari Barisan Nasional BN, Dato' IR Nawawi Ahmad dan calon PAS Zubir Ahmad dengan majoriti 8,863 undi di Parlimen Langkawi. Beliau memperoleh sebanyak 18,954 undi dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua selepas Pakatan Harapan PH membentuk kerajaan. Namun pada Mac lalu, Tun Dr. Mahathir mengumumkan tidak akan bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi pada PRU 15. Katanya keputusan itu dibuat atas faktor usia dan kesihatannya yang belum pulih selepas menjalani rawatan di Institusi Jantung Negara IGN. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir berkata, parti di bawah Gerakan Tanah Air GTA akan bertanding di bawah logo Pejuang. Ini kerana gabungan parti itu masih belum mendaftar dengan pendaftaran pertubuhan ROS. Susulan pembubaran Parlimen semalam dan saranan Perdana Menteri supaya Dewan Undangan Negeri juga membubarkan DUN masing-masing, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata pihaknya masih menunggu tarikh untuk menghadap pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Ia bagi memohon perkenan baginda untuk membubarkan DUN Pahang. Dapat tarikh tuanku. Nak menghadap belum dapat lagi? Belum. Mesti berkenaan salon. Dalam proses lah. Salon PRU ni ada muka-muka baru, berapa persen muka-muka baru akan ditampilkan macam ni? Nanti dulu lah. Belum final lagi. Manifesto tak ada lagi? Bajet kita tu boleh dianggap sebagai manifesto. Bajet kerajaan negeri. Okey, kita jumpa lagi. Kita buat minggu ni ke? Wallahualam. Anggaran tu. Tak boleh, saya tak belum dapat perkenan menghadap lagi. Mana boleh saya melalui kampung. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan jentera traktor kepada Pengarah Pertanian Negeri Pahang Muhammad Rizal Baharum di pekarangan DUN Sri Wisma Pahang hari ini. Sementara itu, ditanya mengenai manifesto BN Pahang pada PRU 15, Datuk Seri Wan Rosdi berkata pembentangan Belanjawan Pahang 2023 boleh dianggap manifesto. Pada PRU 14 yang lalu, Barisan Nasional BN kekal menerajui Pahang selepas memenangi 25 daripada 42 kerusi DUN, sementara Pakatan Harapan PH memperoleh 9 kerusi, manakala PAS 8 kerusi. Sementara itu, di Selangor, Menteri Besarnya Dato' Sri Amiruddin Syari menghadap Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan pagi tadi. Beliau hadir bagi memberi taklimat kepada baginda berhubung keputusan Kerajaan Selangor untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN serentak dengan pembubaran Parlimen. Dato' Sri Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor tiba dengan menaiki kenderaan rasmi pada pukul 10.05 pagi tadi dan dilihat keluar dari pekarangan istana kira-kira 1.15 petang. Semalam beliau menyatakan bahawa PH kekal pendirian tidak akan mengadakan PRU 15 pada tahun ini dengan mengambil risiko kemungkinan banjir. Sebelum ini, pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata 3 negeri PH iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang tidak akan membubarkan DUN jika PRU 15 diadakan tahun ini seperti diputuskan dalam mesyuarat Majlis Presiden. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mensyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor mengambil tindakan sewajarnya untuk membubarkan DUN masing-masing pada tarikh yang sama. Berita seterusnya.
Polis mengesan 6 kain rentang berbentuk provokasi memaparkan ketidakpuasan berkaitan isu politik dan calon pilihan raya umum ke-15 PRU15 digantung di 6 lokasi awam di sekitar daerah Kota Tinggi sejak semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamura berkata pihaknya sedang mengesan beberapa individu yang bertanggungjawab menggantung kain rentang provokasi hingga menimbulkan kegelisahan awam. Katanya IPD Kota Tinggi memberi amaran dan akan mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana individu yang terbabit dalam perbuatan provokasi yang mengganggu-gugat ketenteraman awam itu. Tambah Hussein, mana-mana pihak yang ingin menggantung sebarang kain rentang atau sebagainya perlu mengemukakan permohonan terlebih dahulu kepada Majlis Daerah Kota Tinggi MDKT. Beliau turut mengingatkan individu atau kumpulan tidak mencetuskan provokasi yang akan mengganggu-gugat keamanan daerah Kota Tinggi. Tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 500 Kanun Kesesaan dan Seksyen 509 Kanun Kesesaan ke atas mana-mana individu yang terbabit dalam perbuatan itu. Pekan Tanjung Karang dan Jalan Masjid Baruh di Kuala Selangor kini dinaiki air susulan ban pecah di sekitar kawasan itu awal pagi tadi. Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis berkata, kejadian yang berlaku sekitar jam 7 pagi tadi telah mengakibatkan berlakunya limpahan air ke jalan antara 0.3 hingga 0.9 meter. Beliau berkata sepasukan anggota dari Bala Bomba dan Penyelamat BBP Tanjung Karang bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima maklumat mengenai kejadian itu. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat ban pecah susulan kerja menaik taraf benteng. Tambah beliau, keadaan itu sekaligus menyebabkan air melimpah di sekitar Pekan Tanjung Karang dan beberapa kawasan berdekatan. Bagaimanapun keadaan masih terkawal dan tiada pembinaan mangsa dilakukan buat masa ini. Nur Azam berkata pihaknya akan menjalankan pemantauan berterusan bagi memastikan tiada perkara tidak diingini berlaku. Terdahulu tular video dan gambar memaparkan situasi limpahan air di dua lokasi sekitar Tanjung Karang. Fenomena air pasang besar sekali lagi melanda Kuala Kedah sehingga air laut mencecah hampir 3 meter awal pagi tadi sekaligus menenggelamkan beberapa kawasan. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Star, Kapten Nurlizawati Ismail berkata, bacaan paras air laut itu adalah paling tertinggi setakat ini berbanding sebelumnya. Dalam satu kenyataan, Nurlizawati berkata berdasarkan pemantauan yang dilakukan, air mulai naik dan memasuki kawasan penduduk seawal jam 1.15 pagi sebelum perlahan-lahan surut pada jam 2.30 pagi. Pemantauan tetap dilakukan pihak APM di kawasan tumpuan melibatkan sekitar kawasan Terminal Feri Kuala Kedah, Taman Sri Putra, Pasar Kota Marina dan Kampung Tepi Laut. Katanya lagi terdapat sedikit kenaikan paras air di Pasar Kota Nelayan kesan daripada air pasang besar. Dalam pada itu, Nurlizawati berkata pihaknya turut melakukan pemantauan di sekitar kawasan berisiko banjir di sekitar kawasan sungai di daerah Kota Star. Hasil pemantauan mendapati paras air di lokasi di sungai terbabit menunjukkan penurunan. Buat masa ini, hanya 2 rumah di Kampung Alur Gunung terjejas akibat dinaiki air, namun hanya berlaku di bahagian luar rumah. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.